Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu dan bersua pada tengah hari ini, pada petang ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita ini Allah penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat. Dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada petang ni saya nak berkongsi satu kisah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams ayat ke-11 hingga ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat Thamud bitaqwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. Kaum Thamud telah mendustakan Rasulnya kerana mereka melampaui batas, iaitu zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah iaitu Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina daripada Allah ini dengan minumannya. Namun mereka mendustakannya serta menyembelihnya. Kerana itu Tuhan membinasakan mereka kerana dosanya, lalu diratakannya azab itu meliputi mereka sehingga punah ranah semuanya. Dan dia tidak menghiraukan kesudahan mereka yang demikian, kerana itu adalah balasan yang adil. Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Asy-Syams ayat ke-11 hingga ayat 15 yang saya bacakan tadi tuan-tuan, 5 ayat ini membicarakan tentang kisah Nabi Allah Saleh alaihissalam dengan kaumnya, iaitu kaum Thamud. Kaum Thamud ni tuan-tuan, sehingga satu ketika mereka jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak kenal Allah. Jauhnya mereka sehingga mereka ni tidak kenal Allah. Sampailah satu ketika Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan Nabi Allah Saleh sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan peringatan kepada kaum Thamud supaya mereka dikembali mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah tuan-tuan terjadi satu peristiwa bila tika mana Nabi Allah Saleh alaihissalam mengajak mereka supaya kembali mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka ketika itu mencabar. Satu peristiwa mencabar Nabi Allah Saleh
dengan kata mereka, wahai Saleh, jika apa yang kau bawa ini adalah benar, maka tunjukkanlah kepada kami bahawa engkau boleh keluarkan seekor unta yang sedang hamil sarat daripada sebuah batu yang besar ini. Di tengah-tengah kaum Samud tu tuan-tuan, ada satu batu besar yang dipandang satu batu yang hebat, satu batu yang mulia. Jadi sebuah batu tadi tuan-tuan, mereka minta supaya Nabi Allah Saleh keluarkan daripada batu tadi seekor unta yang betina yang sarat mengandung. Lalu ketika itu Nabi Allah Saleh AS ni tuan-tuan, dia pun solat sunat dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan seekor unta betina sebagaimana yang dipinta oleh kaum Samud tadi tuan-tuan. Lalu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, selesai saja solat dan berdoa Nabi Allah Saleh tadi, maka ketika itu keluarlah seekor unta betina daripada batu tadi. Bukan hanya syarat mengandung, bahkan sampaikan perut unta betina tadi tuan-tuan menggambarkan seekor unta janin, janin yang berada dalam perut unta betina tadi. Berbentuk tuan-tuan janin dia tadi, menggambarkan bahawa memang cukup bulan kandungan kehamilan unta tadi, unta betina tadi. Tetapi Allah SWT dalam masa yang sama tuan-tuan diperintahkan kepada Nabi Allah Saleh supaya disampaikan kepada kaum Samud beberapa peringatan. Yang pertama sekali, jangan diusik ataupun jangan diapa-apakan unta tadi. Jangan dikacau, jangan dimudaratkan, jangan dilukai. Kemudian yang kedua, apatah lagi dibunuh, jangan. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua tuan-tuan, Allah SWT perintahkan kepada Nabi Allah Saleh supaya disampaikan kepada kaum Samud bahawa mereka perlu berbahagi hari dalam menggunakan air sungai yang ada di tempat mereka tersebut. Contohnya tuan-tuan, kalau hari Isnin unta tadi hari minum dia air sungai tadi, maka orang kampung dia tak boleh minum. Lalu hari Selasa orang kampung minum, lalu unta tadi tak minum. Gitu juga hari Rabu, unta minum, orang kampung tak boleh minum. Walaupun tak dalam keadaan unta minum, orang kampung tak boleh menggunakan air sungai tersebut tuan-tuan, tetapi mereka boleh mengambil air susu daripada unta tadi. Dengan izin Allah SWT, mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi Allah Saleh sehinggakan air susu unta yang diminum oleh seluruh penduduk Samud tadi mencukupi. Tak sikit pun kurang. Ini satu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan melalui mukjizat tersebut tuan-tuan. Lalu sampailah satu ketika mula berjalan, unta tadi berjalan sampai hari dia minum, orang kampung tak boleh minum, susunya diambil. Sampailah masa unta tidak minum, orang kampung baru minum ataupun menggunakan air sungai tersebut. Daripada kalangan mereka tadi tuan-tuan yang melihat mukjizat tersebut, yang tidak beriman terus tidak beriman. Hanya sebilangan kecil beberapa orang sahaja daripada kaum Samud yang beriman dengan Nabi Allah Saleh AS. Dalam keadaan mereka yang kufur tadi, yang terus kufur, kerana permintaan mereka itu disebut oleh para ulama bukan hanya sekadar meminta untuk melihat sejauh mana kebenaran dia, tetapi memang mereka mencabar supaya apa yang mereka minta ni Nabi Allah Saleh AS tidak dapat menunaikan, dan akhirnya mereka akan menafikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Allah Saleh AS. Tapi bila tika mana ditunaikan sebagaimana dengan izin Allah SWT, tetap mereka tidak beriman, kerana mereka minta itu bukan atas kebenaran, tetapi memang ingin menjauh ataupun menafikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Allah Saleh AS. Lalu di kalangan kafir tadi ataupun mereka yang syirik Allah SWT terus syirik, terus rasa tak puas hati, apatah lagi perlu berbahagi hari dengan unta tersebut, sehingga kan sampaikan tuan-tuan, timbul di kalangan mereka tadi salah seorang daripada mereka mempunyai keinginan untuk membunuh unta tadi. Dipendekkan cerita, mempunyai keinginan untuk membunuh unta tadi. Kali pertama dia menghampiri unta untuk bunuh unta tadi tuan-tuan,
jatuh, pelosok, menggigil, tak boleh nak bunuh, nak dia apa-apakan unta tadi. Kemudian kali kedua begitu juga, sampai kali ketiga dengan izin Allah Subhanahu wa taala barulah dia dapat bunuh unta tadi. Bukan hanya sekadar dia nak bunuh unta, tuan-tuan, sampailah tahap setelah dia membunuh unta tadi, tuan-tuan, dia datang pula nak mendatangi Nabi Allah Saleh supaya dibunuh Nabi Allah Saleh pula. Waktu dalam perjalanan nak bunuh Nabi Allah Saleh itulah, tuan-tuan, Allah SWT binasakan dua orang tadi dan seluruh kaum Nabi Allah Saleh yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa ni, tuan-tuan, Allah SWT datangkan dalam Al-Quran sebagai satu pengajaran dan peringatan kepada kita, terutamanya di antara ibrah dan pengajaran yang dapat kita ambil, yang telah disebut oleh para ulama tafsir di dalam kitab-kitab tafsir, iaitu satu perkara perlu ada kerja-kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang tiada ketika itu, tuan-tuan. Betul-betul mengharapkan Nabi Allah Saleh supaya memberikan peringatan kepada mereka supaya kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tidak ada kerja-kerja amar ma'ruf nahi mungkar di antara mereka. Sehingga kan sampaikan tahap, tuan-tuan, Allah datangkan keseksaan ataupun azab ke atas mereka disebabkan mereka tidak melakukan kerja-kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan kerja-kerja amar ma'ruf nahi mungkar ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala sebut, dan hendaklah ada di antara kamu itu yang menyeru, yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada melakukan perkara-perkara baik dan mencegah perkara-perkara mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah yang sebenar-benar mendapat kebaikan ataupun mendapat kemenangan. Ini perkara, tuan-tuan, yang bukan kita melihat kita nak buat boleh, kita tak buat pun tak apa, tak. Sedangkan perkara ini, tuan-tuan, mengerjakan ataupun mengajak perkara-perkara baik dan mencegah perkara-perkara mungkar ni, tuan-tuan, adalah salah satu daripada tujuan dan matlamat Allah SWT jadikan kita di atas muka bumi ini. Bukan hanya sekadar Allah Ta'ala, bukan suka-suka Allah Ta'ala jadikan kita di atas muka bumi, tapi ada tujuan, ada matlamat. Dan di antara tujuan dan matlamat Allah SWT jadikan kita sebagai manusia di atas muka bumi ini, itulah melakukan kerja-kerja, mengajak orang melakukan kebaikan dan mencegah daripada melakukan kemungkaran. Ini bertepatan dengan ayat Allah SWT dalam suratul As. Allah Ta'ala perjelaskan lagi, wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah SWT bersumpah dengan masa, dan Allah Ta'ala kata sesungguhnya manusia ini senantiasa berada dalam kerugian. Betul, tuan-tuan, benar. Kalau kita imbal balik, tuan-tuan, kehidupan kita dengan masa, amalan, kerjaya, apa yang kita lakukan ini, tuan-tuan, banyak kita buang masa begitu sahaja. Dan memang benarlah apa yang Allah sebutkan, kita ni senantiasa berada dalam kerugian, tidak melaksanakan apa yang dikendaki oleh Allah SWT, dan banyak melakukan perkara sia-sia. Tetapi walaupun sedemikian, Allah Ta'ala keluarkan golongan-golongan yang mana Allah Ta'ala sebut tadi, termasuk golongan rugi tadi, iaitu illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam banyak-banyak orang rugi ni, Allah Ta'ala kata, kecuali iaitu pertamanya mereka yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa amilus salihat, iaitu mereka yang melakukan amalan soleh. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut wa tawasaw bil haqq, dan mereka yang mengingatkan tentang kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan mereka yang mengingatkan tentang kesabaran. Ini 4 perkara, 4 golongan. 4 golongan ni, tuan-tuan, yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang melakukan amal soleh, yang ketiga, tuan-tuan, orang yang mengingatkan tentang kebenaran, dan yang keempat orang yang mengingatkan tentang kesabaran. Dalam menyebut 4 perkara ni ada satu pandangan. Ada pandangan ulama yang menyatakan mana mungkin 4 perkara ni dapat dilaksanakan kecuali dia ada ikatan dan hubungan di antara satu sama lain. Sehingga kan ulama sebut apa, tuan-tuan? Seseorang itu dia tak akan boleh melakukan atau mengingatkan seorang ataupun mengingatkan tentang kesabaran kecuali dia telah melazimi dalam kehidupan dirinya tentang mengingatkan tentang kebenaran. Dan mana mungkin seseorang itu boleh mengingatkan tentang kebenaran
setelah dia betul-betul melazimi ataupun membiasakan dirinya tu tuan-tuan dengan melakukan amalan-amalan soleh, perkara-perkara baik, perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah, perkara-perkara yang boleh menggambarkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mana mungkin seorang itu boleh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, kecuali setelah dia benar-benar baik keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah bertepatan tuan-tuan dengan Ramadan dan ibadah puasa yang kita laksanakan kini. Hari ini hari ke-15. Maknanya dah 15 hari kita jalani kehidupan kita bersama dengan Ramadan, ibadah puasa yang kita laksanakan. Bukan hanya sekadar Allah SWT nak melihat kita melaksanakan ibadah puasa ini dah buat ke belum, dah lalui ke belum, tetapi perkara yang paling besar di sebalik daripada kita melaksanakan ibadah puasa diikuti dengan ibadah-ibadah yang lain, bertujuan untuk memupukkan, membina keimanan yang sebenar-benar dalam diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana iman adalah kunci bagi segala ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin seseorang itu boleh melakukan ketaatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah kecuali setelah benar-benar baik keimanan dalam dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesempatan ini kita gunakan sebaik mungkin tuan-tuan, supaya kita dapat membina keimanan yang sebenar-benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar kita menjalani ataupun mendapati menemui Ramadan ini hanya sekadar pertemuan, begitu juga diikuti dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Bukan hanya sekadar ibadah tadi kita laksanakan mengharapkan pahala kebaikan, tetapi yang paling besar kita berusaha untuk memupukkan dan membina keimanan dan keyakinan dalam diri kita. Ini lebih-lebih lagi tuan-tuan, zaman ni zaman kemuncak fitnah. Tidak ada seorang ulama pun tuan-tuan yang khilaf pandangan menyatakan bahawa zaman yang kita lalui ini adalah zaman kemuncak fitnah Dajjal. Jadi tuan-tuan, bila sebut tentang fitnah Dajjal ni tuan-tuan, tidak ada fitnah yang jauh lebih besar kecuali fitnah akidah, fitnah i'tiqad, keimanan, keyakinan. Kalau tak benar-benar kita mengambil kesempatan bersama dengan Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah, terutamanya ibadah puasa ini dengan memupukkan, membina keimanan yang sebenar-benarnya, ditakuti takut tuan-tuan kesempatan yang kita lepaskan ini, akhirnya tuan-tuan keimanan yang kita bawa dalam keadaan mungkin lemah, ataupun sebagaimana Nabi SAW sebutkan, seperti kulit bawang, iman seperti kulit bawang, ataupun gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW, jumlah kita yang banyak tetapi hanya tak lebih seperti buih-buih di lautan, boleh ditiup ke kanan ke kiri. Apatah lagi bila tika mana datang saja Dajjal nanti tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Tak mustahil tuan-tuan kita boleh mengikut Dajjal tersebut. Dalam keadaan sekarang ini sahaja, Dajjal belum keluar, Dajjal belum mengaku dia Dajjal saja, fitnah-fitnah Dajjal yang kita lalui ini saja tuan-tuan sudah menggambarkan kita mudah sangat mengikut Dajjal tadi, mengikut jejak-jejak dia. Kalau kita letak tuan-tuan sebelah kanan kita Al-Quran, sebelah kiri kita handset, di situ saja menggambarkan kita dekat dengan handset ke dekat dengan Al-Quran. Sama ada kita dekat dengan handset dan Al-Quran, itu saja gambaran. Belum lagi Dajjal keluar. Kalau Dajjal keluar besok tuan-tuan dengan dia membawa sifat-sifat ketuhanan dalam keadaan iman kita yang tak kuat, yang tak kukuh, yang tak dibina dengan baik, maka ketika itu tak mustahil kita akan mengikuti Dajjal tersebut tuan-tuan. Ini satu perkara yang sangat ditakuti, sangat-sangat dibimbangi tuan-tuan. Maka kesempatan yang ada ni digunakan sebaik mungkin untuk membina keimanan, keyakinan kita dengan Allah SWT, mendekatkan diri dengan Allah, menanamkan kehidupan kita ini, kehidupan dengan keadaan sifat bertuhan, kehidupan bertuhan, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa setiap langkah kita, membawa setiap saat detik kita senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tuan-tuan sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada petang ini tuan-tuan. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan pimpinan, dan diberikan kita keimanan dan keyakinan, pemeliharaan dan pimpinan daripada Allah SWT. Selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat daripada segala fitnah dunia, fitnah akhirat, selamat daripada fitnah Dajjal tuan-tuan. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل نفسنا نفسا طيبة مطمئنة طائعة حافزة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Apa lagi? Okey, insya-Allah.